Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua. Anda bersama saya Fatin Surya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara isu yang akan diketengahkan dalam video minggu ini ialah bagaimana badan Vivo V23 5G boleh bertukar warna. Kenapa Apple tak sediakan kemas kini keselamatan untuk iOS 14? Boleh ke pegang RFID dengan tangan ketika membayar tol? Dan banyak lagi isu lain yang akan dikupaskan. Honda lancarkan Honda Civic serba baru generasi ke-11 bagi mengukuhkan kedudukan nombor 1 mereka dalam segmen C di Malaysia. Berikut merupakan 5 perkara yang anda perlu tahu tentang kereta baru ini. Pertama, harganya. Varian E, RM125,634.64. Varian V, RM138,043.36. Varian RS, RM144,350.9. Kedua, generasi ke-11 menyaksikan Honda telah meninggalkan enjin alami 1.8 liter. Ketiga, Honda Sensing ada satu ciri baharu. Satu pertambahan yang baru adalah Lead Car Departure Notification System. Ciri ini akan memberitahu anda sekiranya kenderaan yang berada di hadapan anda telah bergerak. Sangat berguna dalam situasi lampu isyarat merah. Keempat, walaupun varian paling murah menerima sistem infotainment dengan paparan lebih kecil iaitu 7 inci, ia tetap ada Android Auto dan Apple CarPlay seperti varian lebih mahal dengan paparan 9 inci. Cumanya, varian lebih mahal menyokong Apple CarPlay secara wireless. Kelima, harga permulaan Honda Civic Gen 11 lebih tinggi sebanyak lebih RM15,000. Tapi di bahagian dalam, ia kehilangan beberapa ciri menarik berbanding varian termurah Gen 10 iaitu kerusi elektrik pemandu 8 arah digantikan dengan kerusi biasa dan 8 unit speaker digantikan dengan 4 unit speaker. Anda peminat kereta jenama apa? Minat tak Honda Civic? Anda pernah tak terfikir, boleh ke tidak lekatkan tag RFID pada kereta dan pegangnya dengan tangan sahaja semasa pandu lalu di laluan RFID ketika membayar tol? Plus telah memuat naik poster tentang perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan RFID. Antaranya ialah tidak boleh pegang tag RFID dengan tangan semasa melalui laluan RFID. Tag RFID anda boleh disenarai hitam. Pengguna juga diingatkan bahawa tag RFID tidak boleh dipindah milik dan digunakan pada kenderaan lain yang tidak didaftarkan pada sistem RFID. Tag RFID perlu ditampal sama ada di cermin hadapan atau lampu hadapan. Tag ini juga perlu dipasang jauh dari permukaan besi dan bahagian cermin gelap. Jika anda berminat untuk membeli tag RFID, Touch 'n Go e-wallet kini sediakan promosi. Tag pemasangan sendiri RFID dijual pada harga RM35. Tapi dengan promosi di dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet, anda boleh terima RM5 pulangan tunai dan penghantaran percuma. Caranya sangat mudah. Buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet dan pergi ke bahagian tol RFID. Kemudian pilih RFID tag untuk membeli. Promosi ini berjalan dari 5 Januari sehingga 31 Mac 2022. Tapi ia terhad kepada RM500,000 pembelian pertama. Anda ada hadiah RFID atau sedang merancang untuk dapatkannya? Pastikan anda pasang tag RFID dengan betul bagi mengelak ia disenarai hitam. Okey? Huawei P50 Pro dan P50 Pocket telah dilancarkan di Malaysia. Huawei turut perkenalkan Huawei P50 Pocket edisi premium yang didatangkan dengan warna premium gold sewaktu pelancaran. Huawei P50 Pro boleh didapati secara tempahan awal bermula 12 Januari sehingga 21 Januari 2022. Ia mula dijual di seluruh negara pada 22 Januari 2022. Manakala tempahan awal untuk Huawei P50 Pocket dan P50 Pocket edisi premium ialah dari 22 Januari sehingga 13 Februari 2022. Ia mula dijual pada 22 Februari 2022. Anda boleh lakukan tempahan awal menerusi laman rasmi Huawei, Huawei Experience Stores, Shopee, Lazada dan Senheng. Huawei P50 Pro berharga RM4,199. Huawei P50 Pocket RM5,999. Manakala edisi premium RM7,299. Antara hadiahnya ialah Huawei Watch GT2 Pro bernilai RM1,199, 1 kali perlindungan keretakan skrin dalam 3 bulan bernilai RM199, voucher Huawei Mobile Service dan kedai bernilai RM725. Pengguna boleh menikmati hadiah percuma bernilai sehingga RM2,700 untuk tempahan awal Huawei P50 Pocket dan P50 Pocket edisi premium. Antaranya ialah Huawei Watch 3 bernilai RM1,699, 1 tahun jaminan lanjutan bernilai RM309, voucher Huawei Mobile Service yang kedai bernilai sehingga RM725. Huawei P50 Pro menggunakan pemproses Snapdragon 888 4G. Tiada sokongan 5G. Ia memiliki RAM 8GB dan storan dalaman 256GB. P50 Pocket juga dikuasakan chip Snapdragon 888 4G tanpa 5G. RAM terdapat sehingga 12GB dan storan sehingga 512GB. Skrin apabila dibuka penuh berukuran 6.94 inci. Ia adalah skrin OLED HD penuh dengan kadar penyegaran sehingga 120Hz. Di luar terdapat satu lagi skrin sentuh kecil. Juga jenis OLED berukuran 1.04 inci.
Apa pandangan anda tentang harganya? Bagi saya mahal, dah lah tak ada 5G. Nak guna aplikasi Google pun tak boleh. YTL Communication menawarkan pack SIM 5G Yes percuma untuk pengguna di Malaysia. Orang ramai boleh dapatkan pack SIM Yes FT 5G Prepaid Discover secara percuma dari 10 Januari sehingga 14 Februari 2022. Untuk mendaftar, ia perlu dibuat secara dalam talian di laman web Yes FT 5G dengan mengisi maklumat peribadi dan butir penghantaran. Tiada bayaran diperlukan dan pack SIM akan dihantar terus ke tempat anda. Tapi, anda perlukan peranti 5G yang serasi kerana buat masa ini kebanyakan peranti 5G Samsung dan iPhone masih tidak menyokongnya. Tapi, majoriti peranti 5G daripada jenama China seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Huawei, Honor dan ZTE diiktiraf serasi untuk menggunakan rangkaian 5G oleh DNB. Anda ada tak telefon yang sokong 5G? Kalau ada, anda nak tak dapatkan pack SIM Yes 5G percuma ni? Apple sebelum ini ada mengesahkan bahawa mereka akan menawarkan patch keselamatan untuk iOS 14. Tapi, atas sebab yang tidak diketahui, Apple kini nampaknya tidak lagi memberikan kemaskini keselamatan di iOS 14. Sebaliknya, Apple telah kembali kepada kaedah kemaskini tradisional di mana pengguna terpaksa memasang iOS 15 untuk dapatkan peningkatan keselamatan. Apple sebelum ini mengeluarkan iOS 14.8.1 untuk peranti yang tidak menjalankan iOS 15 pada 26 Oktober 2021. Tapi kemaskini itu dah hilang. Peranti yang menjalankan iOS 14.8 atau versi sebelumnya tidak boleh dikemaskini kepada iOS 14.8.1 lagi. Menu software update hanya menunjukkan kemaskini iOS 15.2.1. Sebelum ini, iOS 15 ditunjukkan sebagai kemaskini pilihan dan pengguna boleh pasang patch keselamatan untuk iOS 14. iPhone anda guna iOS berapa sekarang? Pastikan anda kemaskini sistem pengendalian terkini untuk dapatkan peningkatan keselamatan. Vivo V23 5G, telefon pintar boleh berubah warna, telah dilancarkan di Malaysia. Ia telah mula dijual di Malaysia pada 14 Januari 2022 dengan harga RM2,099 di Malaysia. Untuk jualan awal yang berlangsung sehingga 14 Februari 2022, pembeli akan mendapat hadiah bernilai RM558 iaitu pembersih vacuum tanpa wayar, perlindungan keretakan skrin 1 tahun dan jaminan lanjutan 1 tahun. Vivo V23 5G memiliki kuasa chip MediaTek Dimensity 920 5G dengan RAM yang sangat besar 12GB dan menyokong RAM tambahan sehingga 4GB. Storan dalaman pula seluas 256GB. Tarikan utama Vivo V23 yang hebat diperkatakan Vivo adalah kebolehan menukar warna badan telefon, tetapi ia terhad kepada model berwarna emas sahaja. Menggunakan teknologi Fluoride AG, warna emas di badannya bertukar kepada warna biru apabila terkena cahaya matahari. Vivo V23 dilengkapi kamera hadapan 50MP, digandingkan bersama kamera ultra lebar 8MP dan duitona LED flash. Kamera belakang pula gandingan kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 8MP dan kamera makro 2MP. Skrin hadapan Vivo V23 seluas 6.44 inci, jenis AMOLED HD penuh dan kadar penyegaran 90Hz. Bateri berkapasiti 4200 mAh dan menyokong pengecasan pantas flash charge 44W. Kepala pengecas 44W disertakan di dalam kotak. Wah, boleh tukar-tukar warna lah badan dia, menarik kan? Cantik pula tu. Anda nak dapatkan tak? Shell umum operasi stesen pengecasan prestasi tinggi High Performance Charging HPC mereka kini bermula di Malaysia. Ia dibangunkan dengan kerjasama pengeluar kenderaan mewah, Porsche. Sebanyak 6 stesen Shell akan menempatkan 12 pusat HPC di sepanjang lebuh raya utara selatan plus iaitu hentian sebelah Tangkak Johor, kawasan rehat Paguh Johor, RNR Seremban Negeri Sembilan, RNR Seremban Negeri Sembilan, RNR RTC Simpang Pulai Perak, RNR RSA Tapah Perak. Setiap stesen minyak Shell ini menempatkan 2 tempat pengecasan. Ia membolehkan pengecasan arus terus DC 180kW bagi mengecas kenderaan elektrik sehingga 180kW atau 2 buah kenderaan sekaligus pada kadar 90kW setiap satu. Ia boleh mengecas bateri di kenderaan elektrik sehingga 80% sepantas 30 minit. Shell menawarkan penggunaan HPC menerusi pembayaran terus atau menerusi keahlian tahunan. Ia dibuat melalui aplikasi Park Easy. Lepas ni senanglah kereta elektrik nak charge bateri sebab semakin banyak tempat pengecasan diwujudkan. Ada tak tempat charge bateri kereta elektrik di kawasan rumah anda? Anda tahu tak, akses laman web palsu atau lakukan aktiviti contohnya membeli belah di laman web itu boleh mengakibatkan maklumat peribadi anda ataupun kewangan anda dicuri. Jadi, anda perlu kenal ciri laman web palsu untuk mengelakkannya. Salah satu cara untuk mengesan laman web palsu ialah dengan lihat URL. Ada tak S? Kalau tak ada, itu menunjukkan laman web tersebut tidak selamat.
Anda boleh ketahui cara lain untuk mengesannya melalui artikel tips 6 cara mudah untuk kesan laman web palsu. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan atau komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin, saya Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!